Dan sahabat-sahabat ini meneruskan legasi. Tapi bila masa makin berubah, sesuailah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang terbaik cuma tiga kurun yang awal. Lepas tu mulalah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Perselisihan tentang khilaf, perselisihan tentang pendapat, perselisihan tentang mazhab, perselisihan tentang aliran, perselisihan tentang kefahaman, yang menyebabkan kita jadi semakin jauh, membawa haluan tersendiri. Bahkan yang paling sedih, walaupun kita ni masih lagi saudara sesama agama, tetapi kita berasa kita paling betul, kita berasa kita paling benar dengan menohmah, mencaci, memaki perkara-perkara yang tak selayaknya untuk kita tuduh sesama saudara kita. Hang ni sama-sama kita ni, hang kafir, hang munafik, hang fasik, hang tak betul, hang tersesat, hang terseleweng, hang tu, hang tua, hang jebat. Bukankah orang luar agama, orang hak sama agama ni? Mudahnya kita. Sebab tu ulama-ulama memperihalkan seperti kita ni duduk depan hakim. Semua ni duduk dalam kandang pesalah. Ada seorang hakim, kita semua duduk dalam kandang pesalah untuk dihakimi dan diadili. Tiba-tiba bila hakim kata berhenti sekejap, dia nak pergi ke tandas, seorang hak duduk sekali dengan kita, dia pun tengok tak ada. Dia pun mari duduk sini, ambil jubah hakim pakai. Tang, sesat, teng, salah, teng, kafir, teng. Padahal dia ni duduk mana sebenarnya? Padahal dia duduk sekali dengan kita untuk diadili dan dihakimi, tapi dia ambil jubah hakim sat, dia mengadili orang lain. Dia terjah orang lain, dia rembat orang lain, sedangkan dia tu sama saja duduk dalam ni je. Dia lari sekejap menumpang. Jangan tuan-tuan. Baik. Kita tengok konteks yang kedua. Mengubati kebodohan itu lebih mudah daripada mengubati kesesatan. Nak berubat orang bodoh lebih mudah nak berubat orang sesat. Tuan-tuan percaya atau tidak? Baik. Kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni tak tahu, kita ni tak reti. Bila kita belajar, kita berilmu, kita bermaklumat, kita berpengetahuan, kita berinformasi, kita jadi reti, kita jadi tahu, kita jadi pandai. Dari jahil nak jadi pandai boleh. Tapi daripada jahil nak jadi cerdik, susah. Cerdik dan bijaksana ni dia macam anugerah. Dia tak semestinya belajar tinggi. Ada orang tu tak tinggi pun belajar. Tapi Allah bagi, Allah kurnia dia otak yang cerdik, otak yang bijak. Tapi kalau kita selama ni tak tahu, belajar jadi tahu. Jahil belajar jadi pandai. Pandai boleh. Tapi bijak dan cerdik tu memang anugerah. Jadi kalau kita dapat dua-dua, alhamdulillah. Pandai pun kita, cerdik pun kita. Pandai pun kita, bijak pun kita. Bila sebut mengubati kebodohan lebih mudah daripada mengubati kesesatan, tengok kenapa signifikan Allah turunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arabia. Kenapa Nabi dilahirkan dalam kelompok Arab jahiliyah? Apakah yang dimaksudkan dengan jahiliyah? Jahil ni, bodoh lah Ustaz. Bodoh ke orang dulu? Dia tak bodoh. Kalau dia bodoh, dia tak reti berniaga tuan-tuan. Kalau dia bodoh, dia tak reti berdagang. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Arab ni dah terkenal dengan perdagangan-perdagangan. Dah terkenal dengan jalur rentang ekonomi yang dilalui oleh mereka. Kan Al-Quran cerita, rihlatas syita, rihlatas saif. Itu sebelum Nabi lahir lagi. Zaman nenek moyang Nabi, mereka dah ada rangkaian ekonomi dan perdagangan. Musim panas ada tempat, musim sejuk ada tempat, utara ada tempat, selatan ada tempat, Yaman ada tempat, Syam ada tempat.
Ni bukan orang bodoh ni. Ni orang hebat, ni orang cerdik. Tapi apakah kebodohan, apakah jahiliah yang dimaksudkan? Yang inilah yang kita nak bincang malam ni, konteks jahiliah yang ada pada zaman Nabi. Kita bimbang jahiliah tu masih bersemadi dan tersemat dalam hidup kita hari ini. Apa yang dikatakan sebagai jahiliah ialah dia tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup dia. Dari sudut keagamaan dan dari sudut kehidupan. Orang-orang Arab jahiliah selalu kita terbiasakan dengan kisah mereka ni menggemari mabuk-mabukkan. Minum arak tak berhenti. Suka kepada minuman yang mengkhayalkan, minuman yang memabukkan mereka. Lebih jauh mereka juga suka berjudi. Bertaruh itu, bertaruh ini, sampaikan dalam kitab sirah menyebut taruhan mereka yang paling hebat ialah isteri-isteri mereka. Habis dah barang, habis dah benda, nak juga berjudi, mereka pertaruhkan isteri mereka. Hebat mereka berjudi. Jahiliah juga kerana kebiasaan berbohong dan menipu dalam kehidupan mereka. Jahiliah juga bermaksud mereka pernah menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Jahiliah mereka juga suka merompak, suka mencuri, suka merampas hak milik orang lain. Jahiliah juga dimaksudkan fanatik dan terlampau taksub dengan kabilah-kabilah dan suku yang diwakili oleh mereka. Kabilah kami lebih mulia daripada kabilah ni. Suku kami lebih hebat daripada suku ni. Mereka fanatik dan taksub. Bahkan lebih jauh. Ada di antara mereka yang mewariskan isteri masing-masing kepada anak lelaki mereka. Sedangkan hubungannya anak dengan mak. Tapi bapa nak meninggal, aku wariskan pasangan hidup aku wariskan isteri aku kepada anak aku. Ini berlaku. Inilah jahiliah. Mereka hidup bergelumbang dengan dosa-dosa dan kebejatan sosial ini tanpa minda dan pemikiran mereka boleh nilai apakah yang mereka buat ni betul atau salah dalam hidup. Hak atau batil dalam hidup. Tapi dari sudut perniagaan, dari sudut kehidupan, mereka normal macam orang lain. Dan lebih jauh tentang akidah dan kepercayaan. Mereka percaya ada Allah. Tuan-tuan, zaman jahiliah mereka percaya ada Allah. Mereka percaya. Sebab mereka mewarisi pemahaman dan keagamaan yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ismail yang disebut sebagai agama Hanif. Kepercayaan kepada Tuhan sudah sememang ada. Tapi apakah yang membuatkan mereka jadi jahiliah? Kerana mereka menyembah patung-patung berhala. Sebagai perantaraan, sebagai tawassul kepada permohonan, harapan dan permintaan mereka. Sedangkan bila munculnya berhala? Pada zaman pemerintahan Bani Khuza'ah bukan? Dari awal zaman Nabi Allah Ismail, kepimpinan dan tampuk pemerintahan di Mekah dikuasai oleh Bani Jurhum. Selang lama Bani Jurhum melakukan korupsi dan ketidakadilan, maka saudara mereka yang datang daripada Yaman, daripada keturunan Harisah bin Amr Muzaikiyah, inilah Bani Khuza'ah. Akhirnya mereka mengekstradisi orang-orang Bani Jurhum yang juga saudara sedarah dengan mereka yang berasal dari Yaman. Mereka rampas tampuk pemerintahan di Mekah. Jadi legasi pemerintahan seterusnya berada pada tangan pemimpin Bani Khuza'ah. Sampailah lahirnya Amru bin Luhai al-Khuzai. Dia pemimpin yang hebat. Suka buat baik, suka buat kebajikan, suka derma, suka sedekah, suka bagi orang makan, suka bagi orang minum. Bahkan dia digelar sebagai orang yang hebat. Ada yang menggelarnya sebagai wali dan ulama besar. Tetapi satu hari dia keluar menuju ke Syam. Lebih khususnya satu daerah yang bernama Balqa. Di Balqa itulah dia melihat masyarakat di sana suka menyembah berhala.
Berhala tu, berhala ni, ukiran tu, ukiran ni, arca tu, arca ni. Sampai time dia nak pulang semula ke Mekah, dia tengok dan anggap tu perbuatan baik, dia minta sekor. Wak mai lah kat aku satu, aku nak balik ke Mekah. Kenapa dia menganggap perbuatan tu baik? Sebab bumi Syam adalah bumi para nabi dan rasul. Takkan bumi para nabi dan rasul buat benda tak elok. Dia anggap elok benda tu sebagai tawassul perantaraan permohonan dengan Tuhan kita Allah. Dia buat balik satu patung Hubal. Patung yang terbuat daripada batu akik merah. Letak di dalam Kaabah. Musim haji letak depan pintu Kaabah. Di samping dua berhala lain, Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah tu dua berhala, lelaki dan perempuan. Sebenarnya bukan berhala, orang betul tu. Tapi sebab mereka bermukah, mereka berzina dalam Kaabah, Allah kutuk mereka bertukar jadi batu. Lalu dua tu diletak di samping patung Hubal. Habis tawaf 7 kali, pergi duduk depan patung tu, baca mentera ritual tu, minta macam-macam. Ni kemasukan awal berhala. Bahkan lebih jauh, orang yang sama, dia pergi gali pula berhala-berhala yang tenggelam, yang banyak berada di kawasan Jeddah. Berhala-berhala ni sebenarnya datang dari mana? Datang daripada hanyutan banjir besar Nabi Nuh dululah. Hak 5 orang tu, Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nas, duduk tertimbus di Jeddah. Dia pi, dia gali, dia bawa ke bumi Tihamah dan bagi kabilah ni, hak ni, kabilah ni, hak ni, kabilah ni, hak ni, kabilah ni, hak ni. Hari ni pun bagi juga. Hak tu nama tu, hak ni nama ni, hak ni nama ni, hak ni nama ni. Ambillah kamu berhala Selcom, berhala Maxis, berhala Digi, berhala tu saja ya tu. Jangan silap faham, nanti geng tu marah pula. Kiasan. Kalau sepatu dia kata apa? Itu kan contoh. Contoh je lah. Okey, nampak? Baik.